Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 3 September bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, isu berkaitan penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara akan dibawa ke mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada 8 September ini untuk dipertimbangkan hala tuju dan keputusannya. Perkara itu dipersetujui selepas mendapat pandangan daripada pengerusi parti-parti komponen Pakatan Harapan PH Selangor yang menggesa Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri supaya mengambil tindakan. Kenyataan itu dikeluarkan bersama Pengerusi Keadilan Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri, Pengerusi DAP Selangor Gobin Sehdio dan Pengerusi Amanah Selangor IR Izham Hashim. Ia juga meminta supaya cadangan lebuh raya Petaling Jaya Dispersal Link PJD Link diberi perhatian dan dibincangkan dengan lebih terperinci. Katanya setakat ini ia mengambil maklum bahawa PJD Link belum diluluskan oleh kerajaan negeri. Dalam pada itu, PH Selangor juga bersetuju menolak sebarang usaha untuk menghidupkan semula projek lebuh raya KIDEX atau seumpama dengannya. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengambil keterangan seorang wanita bergelar Sitah Anur kerana didakwa menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan Islam perjalanan mimpi yang terakhir PMYT semalam. Menurut laporan bernama, suami bersama pengikut rapat wanita itu turut dirakam percakapan. Sebelum ini, tindakan Sitah Anur didakwa menimbulkan kegusaran umum serta mengganggu-gugat ketenteraman awam. Setakat ini, perhubungan wanita itu dengan pengikutnya dipercayai adalah melalui media sosial tanpa pertemuan bersemuka. Katanya, polis juga telah mengenal pasti identiti sebenar Sitah Anur dan sedang memantau pergerakannya yang mendakwa akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah serta memimpin pasukannya mencari Imam Mahdi untuk melawan musuh. Wanita itu juga mendakwa dirinya memiliki keistimewaan dan berupaya membuat ramalan berkaitan apa akan berlaku pada masa depan. Semalam, Ketua Polis Negara Datuk Seri Achir Sani Abdullah Sani dilaporkan berkata isu serta kegiatan wanita itu masih dalam kawalan dan PDRM tidak boleh terburu-buru bertindak kerana perlu mengumpul maklumat. Seorang lelaki warga Bangladesh berjaya diselamatkan selepas disyaki dicolik rakan senegaranya. Mangsa berusia 39 tahun ditemui dalam keadaan lemah dengan kedua-dua tangan bergari dan dirantai kaki di Bandar Teknologi Kajang Selangor awal pagi tadi. Kejayaan itu hasil siasat 4 suspek berusia 30 hingga 40 tahun yang ditahan di hadapan kedai di TTDI Grove Kajang. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan berkata, turut ditangkap seorang wanita dipercayai isteri suspek ketika operasi menyelamatkan warga asing berkenaan. Sebelum ini, mangsa dilaporkan hilang dan dipercayai dicolik pada 27 Ogos lalu dan sesudah itu, isterinya di Bangladesh memaklumkan suspek telah menghubungi dan meminta tebusan berjumlah sekitar RM50,000. Akibat kehabisan duit, dia menghubungi pengadu untuk meminta bantuan. Bertindak atas maklumat itu, kesemua suspek diberkas kurang 24 jam selepas pengadu membuat aduan. Semua suspek akan dibawa ke Mahkamah Kajang bagi permohonan reman mengikut Seksyen 365-384 Kanun Keseksaan kerana menculik dan melarikan seseorang dengan niat hendak mengurungnya serta melakukan pemerasan. Kerajaan bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa bersama Parlimen dan Jabatan Perdana Menteri bagi memastikan proses transformasi Parlimen. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau berkata persetujuan itu telah dicapai dalam pertemuannya bersama Yang di-Pertuan Dewan Negara Dato' Dr. Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun semalam. Malah katanya pembentukan jawatan kuasa baru itu adalah bagi memastikan pelbagai cadangan yang telah dibincangkan dapat dilaksanakan dengan segera. Bagaimanapun tindakan selanjutnya akan diserahkan terlebih dahulu kepada Kabinet untuk disahkan. Selain itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi juga menyatakan terdapat 3 lagi perkara penting turut dibincangkan termasuklah mengkaji semula Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dan mewujudkan satu Akta Parlimen baharu.
Antara tiga perkara itu adalah untuk mengkaji dan memperkenalkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen bagi memberi kebebasan kepada Dewan Rakyat, cadangan untuk mewujudkan Akta Parlimen baharu bagi menggantikan Akta Hak Istimewa dan Kuasa Parlimen 1952 yang pernah disemak semula pada 1988. Sementara itu, perihal ketiga adalah membincangkan pindaan kepada Peraturan Mesyuarat Rakyat dan Dewan Negara yang perlu bersesuaian dengan tindakan serta cadangan baharu yang dikemukakan di Parlimen. Sehingga ke hari ini, Sabah telah menerima 44,000 dos vaksin CanSino sejak penghantaran pertama dibuat pada 28 Ogos lalu. Mengikut perancangan, sejumlah 180,000 dos akan disalurkan secara berperingkat ke negeri itu sehingga 6 September depan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan proses pemberian vaksin mula dilakukan pada 29 hingga 30 Ogos di Pulau Sebatik membabitkan 2,400 dos, manakala di bahagian pendalaman Kinabatangan pula melibatkan 1,200 dos dan pengagihannya masih berjalan di kawasan berkenaan. Sementara itu, pada hari ini juga 2,000 dos vaksin CanSino diagihkan ke Pulau Mabul dan ia dibuat selama 2 hari di lokaliti berkenaan. Seterusnya, bermula 6 September ini, semua operasi di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan rakan strategik JPJ termasuk Puspakom akan dibuat 100% secara walk-in. Bagaimanapun, perkhidmatan itu hanya untuk individu yang telah lengkap divaksin. Pada masa sama, pelawat juga perlu menunjukkan status risiko rendah COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera masing-masing. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, ia bagi memastikan orang ramai dapat berurusan dengan agensi berkenaan dengan lancar. Beliau berkata jika ada keperluan tertentu, kaunter terbabit akan turut beroperasi pada hujung minggu termasuk di negeri yang cuti hujung minggu jatuh pada Jumaat. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.